Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar SPM 2020 plus. Satu hari lagi menuju kepada SPM 2020. Adakah semua dah ready ni? Adakah semua dah dalam keadaan yang bersedia? Yang masih bersemangat? Ya. Yang dah bersedia, ya, masih bersemangat. Bagaimana persediaan kamu? Adakah suara cikgu jelas? Boleh komen sikit kalau jelas? Jelas ya? Okey, Alhamdulillah. Okey, tanpa membuang masa, kita akan teruskan perbincangan kita pada hari ini. Kertas matematik hari ini pilihan kita adalah kertas 2. Kertas 2 untuk kita ambil percubaan negeri Pahang 2018. Okey. Jadi kalau ikutnya waktu-waktu yang terakhir ini kita tidak perlu terlalu struggle sangat tekankan benda-benda yang teknikal. Kita lebih kepada perbincangan soalan-soalan yang santai, insya-Allah ya. Dan cikgu yakin bahawa majoriti pelajar yang berada di sini memang dah dalam keadaan yang sedia sepenuhnya, memang dah tak sabar untuk habiskan SPM, maka berbaki lagi satu hari guys ya untuk menuju SPM 2020. Right, so tanpa membuang masa lagi, nanti insya-Allah nanti kita akan berhenti lebih awal sedikit supaya cikgu dapat beri kata-kata motivasi sedikit, tips akhir dan sebagainya. Tetapi bagi cikgu habiskan dulu perbincangan kita dalam kertas 2 guys. Boleh cikgu mulakan sekarang? Boleh komen sedikit? Kalau dah ready, boleh cikgu mulakan sekarang. Okey, rindu juga Muhammad Syawal ya. Alhamdulillah. Cari Google ni. Apa yang nak di-googlekannya tu? Boleh ya? Okey, Alhamdulillah Batrisha, Ali Haikal. Okey, jom kita teruskan perbincangan kita. Baik, untuk minggu yang terakhir ini, alamak mana point cikgu? Okey. So, minggu yang terakhir ini soalan koleksi kita bukan soalan SBP MRSM. Soalan kita ambil daripada percubaan negeri Pahang. Tapi sebelum tu kata-kata semangat sikit daripada Kak Azirah kita, daripada tim PT Studio. Strive for progress, not perfection. Ya. Nak cari perfection memang tidak akan jumpa guys. Tetapi kita menuju kepada perfection. Tidak akan ada benda yang sempurna. Tetapi bagaimana kita nak menerima sesuatu itu dalam keadaan peningkatan dari masa ke semasa. Sama jugalah macam you cari awet dan juga boyfriend. Contoh je ni. Contoh je tau. Ya. Sama jugalah. Nak cari yang perfect, nak cari yang memang complete 100% tu tidak ada. Ya. Kamu nampak muka dia macam macho gila ni. Kenal daripada surface. Ya. Esok ni bila kamu dah, ni cerita lepas 10 tahun nantilah. Ataupun 5 tahun nanti kamu dah kahwin. Nampak macam handsome, nampak macam gila-gila, macam okey perfect. Tapi lepas kahwin, baru kamu tahu rupanya tidur dia berdengkur. Berdengkur kuat. Nampak muka macam-macam kan. Nampak dia rupanya duduk bersama-sama lepas kahwin esok, kentut dia pun busuk. Contoh kan. Jadi dalam dunia ni guys, sama juga dalam kita punya pembelajaran, sama juga. Kamu nak cari benda yang perfect memang agak susah. Ya, tetapi sebenarnya benda yang ada adalah bagaimana kita nak buat peningkatan dari hari ke hari, dari masa ke semasa. Okay? So, ini pegangan yang kita perlu ada lah. Alright. So guys, kita teruskan. Baik, skrin kita dekat sini, kita bincang dalam kertas percubaan 2018, kertas 1. Nak cari perfect, boyfriend katanya, carilah Alif Haikal. Cari nama dekat sini, orang ini orang yang ceria, happy go lucky. Macam cikgu sebutkan, ya. Dalam kelas, orang yang selalu gelak, selalu yang ceria, sebenarnya dia bukannya tidak ada masalah. Dia ada masalah, tetapi dia suka menyembunyikan masalah dia supaya orang lain ceria. Dia suka menceriakan orang yang di luar dia, di keliling dia. Jadi carilah orang-orang yang positif macam ni. Sajalah puji nak dekat SPM kan. Selalu kena kutuk je kan. Okey so guys, baik. Dalam percubaan Pahang ini, dia test untuk ketaksamaan linear guys. Ketaksamaan linear. Biasa dia ada dua kan cikgu sebut, sama ada set ataupun ketaksamaan linear. Yang ini kita nak main lorek-lorek lah. Tengok Nadirah pun bersetuju juga dengan statement cikgu berkaitan dengan Ali Haikal tadi. Ali Haikal orang yang ceria. Jumpa dia sekali tu, kalau tak gelak tu tak sah lah. Itu bukan Ali Haikal namanya. Okey. Dalam graf di bawah ini, kenapa dia yang tiba-tiba? Kita tak nampak. Okey, di sini. Oh, okey. Alright, pada graf di bawah ini, kita nak lorekkan. Okey. Baik, kalau kita lihat kat sini, kebiasaannya soalan kalau berkaitan dengan lorekkan ini dalam ketaksamaan ni, dia akan bagi 3 ketaksamaan lah biasanya kan. Kalau dalam soalan ini dia tinggalkan satu ketaksamaan yang tidak berada dalam graf ini, faham ke? Ya. Maksudnya walaupun dalam persamaan ini ada 3 persamaan. Okey, kita tengok ya ketaksamaannya.
Y X tambah 6 mana? Okey, yang tu ada. Kalau dalam graf ada ya. Kemudian satu lagi X tolak 2Y sama dengan 6. Okey, yang ni pun ada. Cuma ketaksamaan yang ketiga ini kita tidak ada persamaan. Pastikan para pelajar yang dikasihkan yang dapat bezakan apa beza persamaan dan juga ketaksamaan. Kalau persamaan, ini persamaan guys. Nampak? Persamaan. Dalam graf memang persamaan. Tapi dalam soalan ni ketaksamaan. Yang mana ketaksamaan itu diwakili oleh kawasan lorekan nanti. Okey, cuma bagaimana kita nak bentukkan persamaan ini? X tambah Y sama dengan 6 ni. Ini ketaksamaan ya. Bagaimana kita nak bentukkan? Okey, cara yang paling senang, kita bentukkan persamaan garis lurus ya. Kita cari pintasan paksi Y dan juga pintasan paksi X ya. Jadi bagaimana nak cari pintasan paksi Y ni? Pintasan paksi Y akan berlaku bila mana X sama dengan sifar. Bila X sama dengan sifar, so gantikan sifar, Y akan sama dengan berapa? Y sama dengan 6. Okey. Begitu juga untuk pintasan paksi X. Bila pintasan paksi X, ya betul. Pintasan paksi X, Y kita akan sama dengan sifar. Dan dalam kes ini juga nilai X kita sama dengan 6. Oh, rupa-rupanya kalau kita perasan, sini pintasan 6 kita guys. Cikgu, macam mana cikgu yakin sangat dekat pintasan situ? Okey, kalau kita perhatikan balik semula, Y sama dengan X tambah 6. 6 itu adalah pintasan paksi Y kan? Maka kebetulan dia memintas pada kedudukan yang sama. Ya, begitu juga dekat sini, pintasan paksi X untuk garisan ini, pintasan paksi X kita gantikan Y dia sama dengan 0, X pun sama dengan 6, yang mana juga merujuk kepada pintasan 6 bagi persamaan yang X tambah Y sama dengan 6. Jadi kita ada dua poin di garisan itu. Okey, soalan cikgu, adakah kita punya garisan ini garisan penuh ataupun garisan putus-putus guys? Cikgu ulang balik semula, adakah ya persamaan yang kita nak lorekkan atau nak bina dalam graf kita ini garisan putus-putus ataupun garisan penuh? Kita perlu lihat kat mana? Kita perlu lihat dekat ketaksamaan yang kita ada ini. Adakah putus-putus ataupun garisan penuh? Ya Nadira, Nurul Hanis, Faiz Hakimi. Orang yang sentiasa masuk dalam kelas cikgu daripada bulan 11. Cikgu rasa sedih lepas ni tak nampak nama Faiz Hakimi ni. Daripada bulan 11 sampai sekarang, online kelas cikgu tak pernah dia fail. Dia memang kemasuk ya. Orang yang paling awal. Faiz Hakimi, Alif Hekal juga Farhana, betul. Garisan kita putus-putus kerana apa? Kerana kita ada ketaksamaan yang mana hanya kurang sahaja, bukan kurang atau sama dengan. Jadi bila kurang sahaja, maka ketaksamaan kita ini perlu dilukis dengan ketaksamaan garisan putus-putus. Begitulah ya, pakai pembaris kamu tahu garisan putus-putus. Dan kalau kita lihat kat sini, kita dah nampak dah guys, lorekan kita mesti dalam ni kan. Okey, nak mengesahkan dia, kita tengok kepada ketaksamaan yang pertama, yang sama dengan 6 ni yang sama dengan 6 ni. Nampak dia kurang. Mana dia? X tolak Y. Okey. Sekejap ya, cikgu tunjukkan. Cikgu tulis dulu, mungkin tak nampak. Y kurang atau sama dengan X tambah 6. Kemudian yang kedua kita ada X tolak 2Y kurang atau sama dengan 6. Yang ketiga kita bina tadi adalah X tambah Y hanya kurang daripada 6. Okey, kalau kita cikgu lorekkan kat situ dulu, tapi kalau kita tengok ketaksamaan kita, yang ini kurang kan? Kalau kita gunakan graf kita, yang ini kurang okeylah sebab dia kurang ke bawah kan? Sebab yang ini kalau garisannya macam ni, kurang di bawah, lebih di atas. Okey, cantik lah. Tetapi masalah kita lihat kepada kita punya ketaksamaan yang kedua. Cikgu, simbol itu kurang kan? Garisannya begitu. Kenapa bukan kita lorek di bawah, kita lorek di atas? Perasan tak garisan ni? Kenapa kita lorekkan di atas, bukan lorekkan di bawah? Tapi tandanya kurang. Siapa tahu kenapa? Boleh tak bantu cikgu? Siapa tahu kenapa lorekkan yang kita perlu buat di atas, bukan di bawah? Walhal tandanya kurang di sini. Krishna, ada jawapan yang cikgu. Krishna, boleh cikgu minta untuk you onkan mic untuk cikgu dengar penjelasan you. You ada jawapan di situ. Okey, minta tolong onkan mic Krishna. Krishna, onkan mic boleh? Okey, yang DM dengan cikgu pun betul. Okey, Krishna, cikgu nak dengar suara you sikit. Bagi penjelasan sikit. Kenapa you kena lorekkan di atas bukan di bawah untuk kes ketaksamaan yang kedua? Kerana negatif akan tukar simbol. Sekali lagi Krishna, kurang jelas? Kerana negatif kalau negatif pindah dia akan tukar simbol. Okey, yang negatif tu dekat mana Krishna? Yang kat sebelah kiri tu. Okay. Nanti kalau dia kena samakan untuk persamaan Y, dia akan tukarkan. Okey, you mention maksudnya Y tu mesti positif, betul?
Ya. Okey, terbaik Krishna. Bagi satu tepukan gemuruh untuk kita punya Krishna. Okey, kawan-kawan tolong bagi tepukan untuk Krishna guys. Betul penjelasan dia tepat sekali. Ada tepukan sedikit untuk Krishna. Kita bagi satu tepukan untuk Krishna. Tim tepuk, tepuk. Lambat sikit tak apa tak apa. Kita jangan itu dia sampai dah Krishna. Okey, kalau kita perhatikan, terima kasih Krishna ya. Kalau kita perhatikan, bila kita nak buat ketaksamaan kita, yang pertama kita kena pastikan kita punya Y kita mesti berada di sebelah kiri. Cik ulang, Y kita mesti berada di sebelah kiri. Okey, kes ini memang okeylah Y kita sebelah kiri. Cuma kedudukan kita, Y kita adalah diparingkan dengan tanda negatif. Okey, mungkin akan ada pelajar, oh rupanya begitu je. Tengok ya. Bila Y kita negatif, kita perlu positifkan dia. Okey, dalam kata mudah, kita positifkan dia ya. Tukar semua tanda, negatif X tambah 2Y. Yang ini jadi negatif 6. Tetapi dipackagekan bersama dengan simbol kita, mesti ditukarkan kepada lebih besar atau sama dengan. Ini yang Krishna kata tadi. Ya, kalau kita ada negatif di situ, kita perlu positifkan. Hanya melibatkan Y. Jadi cikgu ulang balik semula. Bila you nak buat lorekan kita, pastikan kedudukan Y kita sebelah kiri. Macam ni lah, contoh macam ni ya. Macam ni okey guys ya. Sebab Y memang positif, Y berada di sebelah kiri. Kita ambil lorekan kita sebelah atas lah sebab dia lebih besar. Tetapi kalau ada negatif ni, kita perlu positifkan Y kita. Y kita mesti positif, maka jadi Y tambah dengan X, simbol terbalik, jadi begitu. Tetapi ada juga kes yang mana kita pernah jumpa ya. SPM dia tanya dengan you, kalau masin cikgu sebutkan ni, kalau contohnya Y sebelah sini. Macam mana tu guys? Walaupun kita punya garisan graf kita okey akan sama, tetapi Y kita bila nak tanda dia tak boleh jadi lebih besar. Sebab apa? Y berada di sebelah sini, you kena pindahkan Y sebelah sana, kemudian you akan positifkan dia. Dalam kata lain cikgu boleh katakan kita macam baca terbalik tu. Macam baca terbalik macam tu. Nampak tak simbol dia kecil kat sini, cikgu terbalikkan dia. Maka kita mesti berada di sebelah bawah, iaitu kurang kat situ. Okey guys, setakat tu boleh faham guys. Cikgu harap penjelasan Krishna bersama dengan cikgu digabungkan meletup boom boom bang. Yang PM dengan cikgu boleh sebut nama dia lah ya. Kita raikan dia Alif Hekal. Jawapan you pun betul juga, tetapi dia DM dengan cikgu sebab dia rasa macam dia nak biasa kan Alif Hekal kan. Okey guys, boleh cikgu teruskan kepada soalan yang kedua. Ada soalan boleh bertanya, kalau faham boleh sebutkan faham. Kalau ada soalan boleh terus tanya di ruangan chatting, insya-Allah cikgu akan cuba bantu kamu. Syafiq, baru soalan yang pertama Syafiq. Okey, boleh ya? Okey, kita teruskan kepada soalan yang kedua guys. Soalan yang kedua kita lihat kat sini. Okey, cikgu zoom sedikit, cikgu zoom. Nampak ya soalan kita ya. Okey, di taman bunga guys. Gambar rajah pun ada bunga-bunga guys ya. Okey, dalam taman bunga kita bagi kelab landscape ya, sebuah sekolah ialah berbentuk segitiga bersudut tegak guys. Ada keyword kat situ guys. Aini, Ainul ya. Boleh nampak tak? Tiba-tiba sebut pula nama kan. Alamak, kenapa cikgu sebut nama aku? Sebab nama itulah terpampang di depan cikgu ini. Okey. Baik, nampak segitiga bersudut tegak. Bila sebut segitiga bersudut tegak, apa yang kita nampak guys? Segitiga bersudut tegak itu mesti ada segitiga ini bersudut tegak lah. Nampak kan? Sudut 90 darjah kat situ. Cikgu selalu pesan kepada para pelajar cikgu, bila nampak segitiga bersudut tegak, you boleh main dengan dua benda. Baik dalam maths ataupun dalam Maths. Ada dua benda kita boleh main. Ya. Yang pertama kita panggil sebagai apa? Pythagoras theorem ataupun teorem Pythagoras. Ya, iaitu yang A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. A ni mesti big brother kita lah yang bertentangan dengan 90, B dengan C tak apa, kiri kanan apa boleh. Yang kedua kita boleh main dengan apa guys? Selain daripada A kuasa 2, B kuasa 2 dengan C kuasa 2. Yang dengan DM dengan cikgu tu betul ya. Ya, kamu boleh bermain dengan trigo iaitu soh. Ingat lagi soh, kah dengan toa. Okey, so pastikan kamu alert guys. Kamu alert. Bila nampak segitiga bersudut tegak ya, kita boleh main dengan dua benda. Yang pertama adalah kita main Pythagoras theorem, yang kedua kita boleh main dengan soh kah toa. Okey. Cuma dalam kes ini guys, dia sebut apa guys? It is given that the area of the garden is 30 meter square. Oh, dia bagi area lah guys. Area ni mungkin nak pakai Pythagoras theorem ke, nak pakai trigo ke, mungkin tak pakai juga guys sebab dia bagi area. Find the length of BC. Okey. Kalau kita perhatikan segitiga ini, bagaimana kita nak mencari kita punya luas kita? Kalau kita gunakan gambar rajah yang cikgu lukis, kita akan gunakan area 1/2 darab dengan B, darab dengan C, betul tak? Dapat darab tinggi ya. Darab dengan C, betul?
Okey, jadi di manakah tapak kita? X tambah 3 bukan tapak kita. Di manakah tapak kita? Tapak kita X tolak 5 dan juga tinggi kita X tambah 2. Salah satulah tapak dengan tinggi kita. Jadi apa yang cikgu boleh katakan bahawa luas kita boleh didarabkan. Okey, cikgu buat kurungan lah ya, darab juga kan. X tolak 5, satu kurungan lagi adalah X tambah 2. Okey, perhatikan ya, yang kita nak cari luas kita ini, pastikan ya tapak dengan kita punya tinggi dihubungkan oleh sudut 90 darjah. Jangan sesiapa ambil X tambah 3 itu sebagai tapak ataupun sebagai tinggi bagi segitiga kita. Ya, masih ingat lagi cikgu sebut, segitiga bersudut tegak luasnya adalah dihubungkan 1/2 tapak dengan tinggi, yang mana tapak dengan tinggi itu mesti ada connection yang 90 degree, wajib. Okey. Okey, so guys, kita tengok kat sini guys, apa lagi tadi? So luas dia sama dengan apa? 30. Dekat situ kita perhatikan ya, kita ada apa? Segitiga bersudut tegak, luas, nampak macam kuadratik guys, ya. Dua ini nak darab dalam masuk dalam bulat ataupun cikgu darab pilah sebelah sana jadi darab lah ya. Asalnya bahagi pilah di darab, yang ni cikgu kembang. Kita kembang sama-sama guys. 2x tolak 5x tolak dengan 10. 30 darab dengan 2 ya. Cikgu pindahkan 2 ke 60. Pindahkan sebelah kiri x kuasa 2. Tolak dengan 3x. Ya, tolak dengan 70 sama dengan sifar. Okey. So kita boleh buat dua kurungan sama dengan sifar. Pakai EQN Semua boleh pakai EQN. Pakai kalkulator tu. Ya, cikgu ajar you pakai kalkulator, make sure pakai kalkulator. Bagi cikgu gunakan manual, siapa boleh gunakan manual, gunakan manual. 70 10 7 boleh ngam, 10 dengan 7. Nak dapatkan negatif, sini mesti positif. So x kita, x tolak 10 sama dengan sifar. Kalau you pakai kalkulator, you akan dapat 10 dengan x tambah 7 sama dengan sifar. So x you sama dengan negatif 7. Guys, x yang mana yang kita nak ambil ni? Oh, Nabil pun ada, alhamdulillah ya. Baik, x yang mana kita nak ambil? Adakah 10 ataupun negatif 7? Kita perlu ambil x yang mana bersamaan dengan berapa? X sama dengan 10. Okey. Jadi kenapa x sama dengan 10? Sebab kalau you masukkan negatif 7 contohnya, negatif 7 tambah 2 dekat sini, you akan dapat negatif 5. Mana ada panjang negatif 5? Kan Vanessa kan? Ya. So panjang kita kena ambil 10 kita. Tetapi jangan pula ada pelajar buat conclusion x sama dengan 10 guys. Soalan tak minta nilai x kita. Soalan minta panjang BC. Pergi kat gambar rajah, mana BC kita? BC kita adalah yang di bawah ini, nampak? Iaitu x tambah 3. Maka jawapan akhir kita punya panjang BC, cikgu letak kat sini. BC kita 10 tambahkan dengan 3 sama dengan 13 cm. Ini baru jawapan akhir. Jangan masuk dalam perangkap kerana terlalu rakus. Mungkin terlalu excited. Aku boleh jawab lah soalan nombor 2 ni dalam SPM dan sebagainya. Rupa-rupanya you tertinggal satu info. Rupanya soalan bukan nak cari soalan bukan nak cari kita punya panjang x, nilai x, tetapi soalan nak cari panjang BC. Mungkin soalan boleh minta kamu cari kita punya perimeter, boleh? Ataupun soalan boleh minta kamu carikan nilai kita punya panjang BA tambah BAC dan sebagainya. So perhatikan dan pastikan alert dengan soalan, kehendak soalan kat situ. So guys, kalau kita tengok balik semula, kita nak mengesahkan adakah segitiga ni bersudut tegak. Okey, sebab soalan dah beritahu segitiga bersudut tegak kan. Saja je lah kita nak tengok. Ya, so panjang BC ni 13. X ni 10 tambah 2, 12. Ini adalah kita punya 10 tolak 5 sama dengan 5. Ngam lah. 5, 12, 13 akan membentuk segitiga bersudut tegak. Cuba pakai Pythagoras theorem. Mesti kamu akan dapat. Ya. Okey guys, masih bertenaga lagi. Masih ada energi lagi. Kita nak shoot kepada soalan yang seterusnya. Okey, boleh cikgu teruskan kepada soalan seterusnya. Soalan yang ketiga guys. Soalan yang ketiga. Boleh ya? Okey, mantap Pak Abu, Martin, ngam. Oh, jadi satu tagline lah ni. Mantap Pak Abu. Yang siapa mantap-mantap Pak Abu ni mesti dah ikut cikgu punya kelas-kelas daripada yang kelas awal lagi tu. Ya, alhamdulillah. Okey, rajah 3 guys menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak mengufuk PQRS. Okey, tapak mengufuk ya. Tapak mengufuk. Penjuru PT dan WS bersilang pada titik X. Okey, dia nak beritahu penjuru ni bersilang pada titik X. Yang Y adalah titik tengah bagi PS. Bila sebut tentang titik tengah, kalau sini 12, sini mesti 6 lah, separuh-separuh dia. Ya. Okey guys. Kalau ini pun segi kuboid ya, kuboid 12 dengan 9. So dia boleh menjadi titik tengah dekat sini jugalah. So kalau ni 9 dia jadi 4.5 sebab tingginya adalah 9. Okey. Baik, yang pertama dia minta kita namakan XS kita dengan tapak PQRS. Okey, teknik apa yang nak pakai? Macam-macam teknik yang kita ada. Salah satu yang kita ada
adalah teknik yang mungkin kita boleh gunakan, teknik kebiasaan pelajar, majlis pelajar gunakan adalah teknik bulat dengan pangkah, ya. Baik. Cuma kalau kamu main dengan bulat dengan pangkah, XS ni katalah kamu pakai bulat. Maka XS ni dibulatkan, tetapi kamu nak cross ni, kamu bukan gunakan PQRS semata-mata. Kamu kena gunakan P, crosskan, Q, mana Q kita? Q, R dengan S. Tetapi guys, Y juga perlu di-crosskan juga. Cikgu, kenapa Y perlu di-crosskan juga? Sebab apa? Sebab kamu main dengan titik tengah X, yang mana drop down di dekat bawah ni adalah Y sebagai pasangan kita nanti. Okay? Jadi kalau kita nak buat 3 kita punya unknown ini, right? So yang pertama, yang tengah-tengah ni kita letakkan cross dengan bulat. Yang depan ni kita letakkan bulat ataupun cross. Yang belakang. So bulat dengan cross ni boleh terbaliklah depan dengan belakang. Tetapi yang penting yang tengah tu. So kalau kita perhatikan gambar rajah, kita hanya ada satu sahaja bulat dengan cross. Yang mana guys? Yang ini guys, PQRS, iaitu titik S kita. Okay, so kita akan letakkan X. Okay, bulat. Bulat pun ada satu sahaja, iaitu X. Dan apakah kita punya cross kita? Cross kita sama ada, cross kita ada 4 yang berbeza, ya, tetapi kita akan ambil yang paling dekat dengan X. Yang mana paling dekat dengan X, adakah P? Tetapi kita akan ambil adalah Y lah. The best one is Y. Okay. Tetapi dalam soalan ni guys, dalam soalan ni, okay, boleh ya? So inilah kita punya sudut kita. Oh, ada yang request untuk tembak kaedah tembak burung tu ya. Siapa yang tahu boleh gunakan dan cuba praktiskan dalam soalan ni. Tengok dapat tak kita menilai yang sama, X, S, Y. Ataupun guys, kalau cikgu kata ada pelajar yang menggunakan sudut dia bukan X, S, Y. Cikgu, saya nak letakkan sudut ini dinamakan sebagai X, S, P. Boleh tak guys? Boleh tak kita gunakan nama dia X, S, P sebagai kita punya sudut kita? P dekat mana cikgu? Dekat sini. So X, S, P dengan X, S, Y, adakah kita punya merujuk kepada sudut yang sama? Ya, sebenarnya dia merujuk kepada sudut yang sama. Cuma nanti kalau kamu nak lukis, nanti kamu akan nampaklah dia macam lajak sikit kan. Sebab kalau katalah cikgu lukis sedikit ya. Gitu. So Y kita di bawah ini, inilah X kita, ini adalah kita punya sudut S, kita adalah sudut P kita. Walaupun kamu nak namakan XSY ataupun XSP, ya, kedua-dua merujuk kepada sudut yang sama. Merujuk kepada sudut yang sama. Dan jawapan kamu boleh terima. Cuma kita risaukan bila kamu nak bina dan jawab soalan yang kedua ini, takut kamu terambil panjang yang kita punya XP. Tidak boleh sebab kita mesti bermain dengan segitiga bersudut tegak. Sebab tu kalau disarankan kita pakai X, S, Y kita, iaitu betul-betul ngam-ngam di bawah X kita, ya, iaitu Y punya kedudukan. Baik, kalau cikgu lukis balik semula kedudukan kita punya gambar rajah ini, guys, masih okey ke guys? Ke dah lesap dah ni? Dah berasap dah ke? Baru soalan yang ketiga ni, ya. Kita nak carikan sudut ini. Okey, berapakah panjang XY? Berapakah panjang XY? Mana panjang XY? XY yang bahagian X ke bawah ini. Tinggi kita 9 cm. Batrisha masih okey, alhamdulillah. Aufa pun masih okey. 9 cm, tetapi X ini separuh dia saja, kita akan pakai 4.5. Boleh ya? Cikgu pakai 4.5. Dan berapakah kita punya tapak YS di bawah ini? Bukan 12, tetapi separuh daripada 12 sebab dia adalah titik tengah. Maka dia akan ambil 6 cm dekat sini. Maka guys, tujuan kita nak mencari theta kita. Ya? Betul Nabil, terima kasih pakai 6. So theta kita. Adakah kita nak pakai soh kah ataupun toa? Yang mana satu guys? Soh kah atau toa? Ya, kita akan pakai toa. Vanessa, terima kasih, kita akan pakai tan. Kenapa kita pakai tan? Sebab dalam kes ni 90 darjah yang bertentangan dengan hypotenuse kita tidak ada. Ya, sebab kita ada soh, kita ada kah, dengan kita ada toa. So yang ada H dengan H ni kita akan reject. Sebab apa? Sebab kita tidak ada H. Maka kita akan pakai toa yang mana opposite dengan theta. O adalah opposite. Opposite adalah 4.5. Maka cikgu labelkan sebagai tan theta. Ini B ya. Tan theta. Opposite dia 4.5 bahagi dengan adjacent dia yang bersebelahan dengan theta dia adalah 6. Maka pindahkan, kita akan dapat shift tan ya. Shift tan, arctan. Kita panggil sebagai arctan 4.5 over 6. So what is your value of the angle? So 36.87 ya. So cikgu ambil jawapan daripada Nabil dan juga Nadira, 36.87 degree. Okey, ngam guys. So guys, soalan cepu mas guys. Soalan yang pertama tadi berapa markah?
Yang pertama 3 markah, yang kedua 4 markah, yang ketiga 3 markah ya. Totalnya kamu dah skor 10 markah daripada 100 markah kertas 2. Ya. Kalau kertas 1, kertas 2 section A 52 markah, tetapi digabungkan dengan kertas B kamu dah dapat 10 daripada 100 markah, tak termasuk kertas 1 lagi lah. Jadi kalau kamu tekan 140 kat sini, kamu tekan kalkulator, kamu dah boleh agaklah berapa markah anggaran yang kamu akan dapat hanya berpandukan 3 markah ini sahaja. Ambil kalkulator jap. Okey. So kamu ambil 10 ya, cikgu ambil 10, kita bahagikan dengan 140, kita darabkan dengan 100, kita dah dapat 7 markah guys ya. Maksudnya dalam exam SPM ya, dalam exam SPM kamu dah dapat 7% markah hanya berpandukan kepada 3 soalan ini sahaja. Ya. Sebab tu cikgu kata matematik memang sangat senang kamu nak lulus. Ya, tetapi nak dapat A+ itu tidak mustahil insya-Allah dalam genggaman kamu. Cikgu doakan semua pelajar yang bersama dengan cikgu boleh dapat A+. Tetapi kalau pelajar yang masih terkapai-kapai, ya, yakinlah insya-Allah lulus maths itu tidak mustahil. Sebab hanya 3 soalan ini saja kamu dapat 7 markah. Belum masuk soalan-soalan kertas section B yang kita target nanti. Alright? Okey guys, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya guys. Sedikit challenging sedikitlah problem solving. Ya, ini adalah berkaitan dengan kita punya problem solving. Soalan yang berkaitan dengan real life. Dia ada real life, dia ada stimulus dengan soalan problem solving, wordings ya. Kemudian dia ada soalan berkaitan dengan kita punya penguasaan konsep yang kamu kena ada dekat sini. Baik, jom kita selesai sama-sama tanpa buang masa sebab cikgu tak nak tunggu kepada penyelesaian kamu dulu. Cikgu bincang terus. Soalan ini, soalan nombor 4, seorang peniaga emas memiliki 6 jongkong emas. Wow. Kaya dia guys ya. Dia ada 6 jongkong emas guys. Ya. Berbentuk kuboid dalam simpanannya. Dia membuat keputusan untuk meleburkan semua jongkong emas itu untuk membuat rantai. Siapa pengusaha emas kat sini ataupun mak ayah ada tak pengusaha emas? Cuba tanya dengan mak ayah ni ada jongkong emas ke? Ya. Ini kalau ikut persoalan menunjukkan bahawa peniaga emas mereka menyimpan jongkong emas, dileburkan, kemudian lepas dia orang leburkan baru dia orang kebentukkan. Sebab tu kalau perempuan-perempuan gadis-gadis yang bersama dengan cikgu ini, siapa yang pakai emas? Kadang-kadang berada di rantai, ada yang di kaki, gelang tangan dan sebagainya. So asalnya gelang-gelang kamu itu bukan dalam bentuk yang itu. Dalam bentuk jongkong emas, bentuk kuboid. Ya, bentuk kuboid. Lepas tu dia leburkan, lepas tu dia akan masukkan dalam acuan-acuan. Sebab tu kalau pergi ke kedai emas, dia siap dah timbang esok kan berapa gram kat situ. Emas mahal guys. Cuma sekarang ni tengah jatuh Cikgu difahamkan RM253 kot 1 gram. Agak tinggi juga kalau dibandingkan sebelum ni 180 sebagainya. Cuma sebelum ni dia reach masa PKP tu kan, dia reach sampai kat RM300 1 gram. Cikgu tahulah sebab bini cikgu pakai emas. Okey, cikgu tak pakai emas. Okey guys, kita pergi pada sini. Seorang peniaga emas kita mempunyai 6 jongkong emas. Dia leburkan semuanya jongkong emas untuk membuat rantai. Dia mereka rantaian. Dia mereka rantaian sfera-sfera seperti dalam foto yang ditunjukkan. Setiap sfera mempunyai diameter 1 meter guys. 1 sentimeter pula. 1 sentimeter. Okey, dan setiap rantai menggunakan 50 biji sfera. Nampak nak main dengan volume tu cikgu rasa. Kirakah berapakah bilangan rantai yang dihasilkan? Okey, yang pertama sekali, jongkong emas ni dia ada 6 jongkong emas guys. Jadi kita nak tahu volume. Okey, ini adalah kita punya diameter bagi satu butir emas. Yang mana diameter dia 1 cm. Kita tak pakai diameter ya, kita pakai 0.5 sebagai jari dia. Jadi guys, ada 2 formula isi padu yang kita perlu kuasai dalam kita punya soalan ni. Satu soalan, orang kata apa, one shot two birds. Ini dah guys. Satu tembakan untuk 2 burung yang mati tu guys ya. Satu soalan ini dia menggunakan 2 formula bentuk kita punya berbeza. Yang pertama kita nak tahu berapakah volume untuk kuboid. Yang kedua berapakah volume bagi kita punya apa? Bagi sfera kita. Rumus dia kedua-duanya mencari volume tetapi menggunakan rumus yang berbeza. Yang ini simple je kan? 2 darab dengan 3 darab dengan 10. Betul? Tetapi kita perlu darabkan dengan 6. Kenapa kita perlu darab dengan 6 guys? 2 darab 3 darab 10 ini adalah satu kuboid. Tetapi kenapa kita perlu darab dengan 6? Sebab dia ada 6 jongkong emas. Maka kita totalkan kat sini kita dapat apa ni? 3, 6, 36, 360. So kita dapat 360 cm kuasa 3 ya, isi padu, volume.
Ya. Okey, untuk kita punya volume untuk satu butir emas itu. Berapa? Apakah formula kita bagi sfera? Recall balik. Siapa yang terlupa tolong recall balik. Siapa yang ingat boleh sebut sama-sama dengan cikgu. 4/3 pi J kuasa berapa? Kuasa 3 ke kuasa 2? Kuasa 3 dekat situ. Ya, 4/3 pi J kuasa 3. Baik. Kalau kita masukkan 4/3, okey, pi dia suruh gunakan 20/7, pastikan kamu ikut arahan soalan. Jejari dia kita pakai 0.5, kuasakan dengan 3, guys. Ini baru satu butir, guys. Dia kata apa? Setiap rantai, okey, kirakan bilangan maksimum rantai yang boleh dihasilkan. Maksudnya, volume ini baru satu butir. Satu rantai pakai berapa butir sfera? Pakai 50 butir sfera. So, cikgu terus siap-siap darabkan dengan 50 kat situ. Boleh? So, maka ini adalah volume untuk apa? Volume untuk satu rantai. Jadi, secara logik, guys, bagaimana kita nak tahu berapakah bilangan rantai yang dapat dihasilkan menggunakan 6 jongkong emas? Saya ulang, 6 jongkong emas yang mana dibahagikan dengan setiap rantai yang mempunyai 50 butir. Apa kita perlu buat? Kita ambil kita punya bilangan bilangan maksimum kita, bilangan rantai bilangan rantai adalah sama dengan jongkong emas yang dileburkan kamu dapat 360. Kita akan bahagikan dengan benda ni lah. Boleh cikgu bahagikan sekejap tak? Untuk satu rantai tu ya. 4/3 kita darabkan dengan 22/7. Kemudian kita darabkan 0.5 kuasa 3. Cikgu darab dengan 50 Cikgu darab dengan 50 tu maksudnya satu rantai menggunakan 50 butir bulat-bulat tu, sfera tu. So kita dapat 550, cikgu bagi dalam bentuk pecahan per 21. Nak pakai perpuluhan pun boleh. Siapa pakai perpuluhan dia akan dapat sama dengan apa? 26.19. Sebab dia pakai kalkulator putih ni dia boleh pakai dalam fraction terus kan, ya. Yang ini adalah kita punya apa? Isi padu yang diperlukan untuk menyiapkan satu rantai. Jadi kita ada 360 isi padu kita. Jadi kita kena bahagilah dengan satu rantai mengambil isi padunya 26.19. Kita bahagi dapat apa guys? 360 bahagi 26.19. So kita dapat apa? Dalam perpuluhan kita dapat 13.75 lah. Guys, adakah ini jawapan akhir kita? Boleh bantu cikgu? Adakah ini jawapan akhir kita? Kalau bukan, apakah jawapan kita? Kalau ya, apakah jawapan kita adalah 13.75? Okey, jawapan kita kena ambil apa? Kita kena ambil 13 sahaja Martin, ya. Okey, mantap Pak Abu. Betul Nabil, kita perlu ambil 13 rantai sahaja yang boleh dibuat. Guys, kenapa guys? Sebab yang pertama betul macam Nabil kata, sebab bilangan. Sebab bilangan rantai kita ada 13 rantai. Mana ada 13.75? Contohnya kalau cikgu tanya pada kalkulator. Berapa kalkulator yang cikgu ada dalam bilik ni? Contohnya 13. So 13. Ada tak kalkulator cikgu 13.75? Tidak ada. Sebab bilangan ini kita panggil sebagai binomial discrete number, ya. Yang mana nombor yang boleh dibilang dengan jari. Bilangan emas, bilangan rantai, satu rantai, dua rantai sebagainya. Tapi kalau kita dapat 13.75, maka kita ambil jawapan kita berapa? Kita ambil 13. Ya, kenapa cikgu tak ambil 14 agak-agak? Ya, kita dapat 13.75 tadi. Kalau 14 reject, jawapan you salah. Dalam soalan ni jawapan 14 tidak boleh diterima. Ya. Kalau siapa bagi jawapan 14, kita reject. Sebab apa? Sebab you bayangkan, emas yang dileburkan itu dimasukkan dalam satu bekas. Contoh je lah, dia dah buat pengasingan siap-siap. So kalau kita ambil 360, kita bahagi dengan 26.19, kita dapat 13 yang komplit bekasnya. Tapi kita ada ekstra yang tak cukup lagi. Jadi okey, bila kita ambil 14, jawapan kita tak boleh terima. Sebab apa? Sebab rantai yang akhir sekali itu tak cukup untuk siapkan 50 butir emas itu. Sebab itu jawapan yang the best one adalah 13 sahaja paling maksimum. Ya, tidak cukup lagi untuk siapkan 14. Kalau kita ada bilangan rantai, katalah kita boleh buat 15 walaupun 99, tak cukup 0.01, tak cukup lagi untuk siapkan satu rantai kita. Kecuali dia main tipu lah, dia kata saya kurangkan sedikit lah kan. Isi padu dia kan, lepas dia jual pun dengan 14 rantai. Tapi kalau 15.99, better kita ambil 15 juga jawapan kita. Sebab kita yakin bahawa kita berniaga secara jujur. Kanda orang niaga, kanda orang yang jujur, P. Ramlee. Okay?
Okey, mantap Pak Abu. Kita teruskan guys kepada soalan yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada soalan yang kelima guys. Dalam skrin cikgu ni boleh nampak soalan yang kelima. Okey, percubaan Pahang 2018, soalan nombor 5 kertas 2. Garis lurus. Garis lurus ya. Okey, rajah 5 menunjukkan 3 garis lurus. Kita ada AB, kita ada BC dan juga kita ada CD. Okey. Diberi kecurunan garis BC adalah negatif 4/3. Okey, kecurunan kalau sebut tentang kecurunan, simbol kita adalah M. M apa? M untuk BC iaitu negatif 4/3. Boleh ya? Okey, ngam. Dia minta cari persamaan BC. Okey lah. Persamaan BC kita Y sama dengan MX tambah C kan? Kecurunan untuk BC, sebab memang soalan nak minta BC, maka kecurunan BC kebetulan memang dia dah bagi. Negatif 4/3 X tambah C. Perhatikan BC kita, graf dia turun bukit. Bila turun bukit, cantik lah graf kita adalah graf negatif di situ. Alright? So, bagaimana kita nak cari C kita guys? Boleh bantu cikgu? Bagaimana cikgu nak cari nilai C kita? Persamaan ini belum lengkap sebab kita tidak ada nilai C. Bagaimana cikgu nak cari nilai C? Ya, kita perlu masukkan nilai. Nilai apa yang cikgu masukkan? Bolehkah cikgu masukkan nilai negatif 1 sifar? Ataupun bolehkah cikgu masuk negatif 18? Ataupun boleh tak cikgu nak masukkan negatif 5, kosong? Adakah nak masuk titik A, titik B ataupun titik C? Okey, masukkan nilai yang berada pada B atau C. B pun boleh, C pun boleh. Okey, boleh tak cikgu masuk nilai A guys? Boleh tak cikgu masuk nilai A? Kita fikir sama-sama. Boleh tak cikgu masuk titik A ke dalam persamaan tersebut? Okey, Vanessa, Nadirah, Nabil, betul. Tak boleh kita masukkan titik A. Kenapa kan? Kenapa? Nanti cikgu tunjukkan kenapa tak boleh ya. Okey, sekarang ni kita pilih sama ada B ataupun C ya. Okey, katakanlah cikgu ambil C. The best one is C lah sebab ada kosong kat situ kan. Okey, cikgu ambil melalui titik 5 dengan sifar. So, perhatikan guys, labelkan inilah X, Y. Y yang kosong bukan X yang kosong. So, negatif 4/3 darabkan dengan 5 tambah C. Cikgu risau, cikgu tekankan betul-betul nilai X dengan Y itu supaya tak terbalik. Ada pelajar yang rakus dia letakkan Y dia 5, X dia kosong. Berhati-hati kat situ ya. So, C kita akan dapat negatif, positif positif 20/3 ya. Okay. So, kita akan masukkan C ini semula ke dalam persamaan kita. Kita akan dapat persamaan kita Y sama dengan negatif 4/3 X tambah 20/3. Ngam lah. Nampak? Persamaan kita berada pada 20/3. Kalau kamu tekan dalam kalkulator kamu, 20/3 ni 6 point something, betul tak? 6.66667. Yang mana pintasan dia 6.6667 ini iaitu kurang daripada titik 8 di sini. Perasan tak? Jadi kenapa cikgu tunjukkan pada itu juga? Supaya kita dapat satu reflect balik semula kepada soalan. Sekiranya katakanlah kamu dapat nilai C ni, nilai C ni katalah 15, tetapi kamu perasan bahawa kat sini 8 saja. Kemungkinan kamu ada kesilapan dalam pengiraan kamu. Baik kamu masukkan titik B ataupun masukkan titik C, maka nilai C kita tetap akan dapat 20/3. Cikgu, saya tinggalkan jawapan macam ni boleh? Boleh. The best perfect untuk elakkan garis mistake, akhir sekali kita biarkan macam ni. Ataupun siapa yang nak tunjukkan boleh letakkan seiring dengan apa? Kita panggil apa ya? Yang equivalent dengan dia, yang setara dengan dia, yang 3 ni, kamu letakkan macam tu pun boleh. Nak susun pun 3Y sama dengan 20 tolak 4X pun boleh. Tak kisah, setara. Jawapan kamu boleh diterima. Tapi the best one, kalau katalah kamu kurang yakin ataupun kamu rasa macam nak save masa, tak berapa nak yakin dan sebagainya, tinggal saja jawapan macam ni. This is the perfect one untuk you dapatkan kita punya persamaan kita. Baik, persoalan tadi cikgu sebutkan, kenapa tak boleh dapat titik A? Contohnya contoh. Cikgu masukkan juga titik A kita. Macam Nabil dah bagi jawapan itu sebab dia kata X terletak pada kita kena ambil kita nilai yang berada pada BC kita. So B ataupun C lah. Kalau kamu ada titik kat sini pun boleh juga. Titik kat sini pun boleh juga. Selagi dia berada atas garisan yang kita nak cipta BC, kita boleh pilih mana-mana kita punya persamaan kita. Kalau dalam kes ini Y kita katakanlah cikgu pilih titik A. Katakanlah cikgu pilih titik A ya. Inilah X kita tambahkan dengan C. Titik A kita negatif 10. So inilah XY tau. Jangan terbalik tau. Kosong, negatif 4/3, negatif 1 tambah C. So positif 4/3, kamu dapat 4/3. Guys, C kita dapat 4/3. Ya, positif 4/3.
Positif ke negatif? Sepatutnya negatif. Ya. Negatif negatif. Okey, negatif 4/3. Baik, bila kita masukkan dalam persamaan kita dapat cikgu saya dapat negatif 4/3 X juga, tapi Y dia, C dia dapat negatif 4/3. Guys, sebenarnya apa yang berlaku guys? Kamu masih dapat kita punya persamaan yang mempunyai kecerunan yang sama tetapi tidak melalui kepada BC kita. Dia melalui apa? Kecerunan yang sama tetapi melalui kita punya titik A. Boleh perasan tak? Nampak? Yang mana dia masih selari. Cikgu ulang dari semula. Dia masih selari mempunyai kecerunan yang sama tetapi mempunyai pintasan paksi Y yang berbeza dan hanya melalui titik A. Sebab itu kita perlu pilih kita punya titik B ataupun titik C. Cubalah kawan. Cikgu pilih titik C tau ni. Cikgu pilih titik C. Kalau kamu nak cuba titik B, ya, kalau nak pilih titik B, kita boleh masuk titik B juga dan kamu akan dapat C yang sama. So cikgu harap kamu faham, clear, jelas dekat situ supaya tidak ada lagi keraguan. Supaya tidak ada lagi keraguan dekat situ. Okey guys, boleh cikgu boleh teruskan. Ada soalan ke? Syamim nak bertanya soalan? Boleh kalau nak bertanya soalan? Dia nak onkan mic untuk bertanya soalan ke Syamim? Syamim betul. Fikri nak bertanya soalan ke? Cikgu ada soalan satu. Kali tak habis lagi ya? Okey. Terima kasih Martin ya. Okey, untuk bahagian D kita, untuk bahagian D, untuk bahagian D kita, untuk D kita, titik D kita berada kat mana koordinat D kita? D kat sini. Okey, kamu perasan tak? Titik D kita ini, dia mempunyai satu simbol ni. Apa simbol ni? Simbol ni menunjukkan bahawa dia punya jarak dia ataupun distance dia, ya, adalah distance yang sama. Dan kalau kita perhatikan, kamu ada pelbagai cara guys. Ya, kamu boleh gunakan ini untuk mencari kita punya jarak. Formula jarak masih ingat lagi? So, X tolak dengan X, X2 tolak X1 kuasa 2 tambah dengan Y. Ataupun kan, kalau cikgu nak tunjukkan kat sini, cikgu rasa better untuk kita gunakan Pythagoras theorem tu. Sebab ini kita pasti bahawa 90 darjah. Kenapa cikgu pasti dia ada 90 darjah? Sebab titiknya berlalui pada X negatif 1. Nampak? Negatif 1 dengan negatif 1 dekat situ. Boleh ya? Okay. So, X negatif 1. Baik. Dan kalau kita perasan, ni 90 darjah. Okey. Berapakah ketinggian sini? 8. Berapakah ketinggian kat sini? Berapakah tapak kita? Negatif 1 hingga 5. Kita ada 6 sebab ini dah makan 5. Ini ada negatif 1. Ada 6. 6, 8 berapa guys? Pakai Pythagoras theorem, you akan dapat 10 sebagai jarak. Maka dekat atas ni pun 10 juga. Maka kita ketinggian sebab ini tapak kita, so D kita mesti 10 juga. Tetapi Y dia 10, berapakah X kita? X kita adalah masih merujuk kepada 5, 10 sebab dia betul-betul mencanak naik ke atas. So inilah jawapan akhir untuk bahagian B. So dalam pengiraan kamu buat sendiri cikgu tunjukkan penjelasan sahaja bersama dengan jawapan. Okey. So guys, kita teruskan ni guys. 50 minit dah berlalu guys. Masih bertenaga lagi tak? Nak exercise ke? Ya Fikri, nak bertanya soalan ke Fikri? Boleh onkan mic kalau perlu onkan mic. Boleh Fikri? Cikgu benarkan, cikgu izinkan. Ya. Cikgu kalau dia minta persamaan AB. Okey, kalau dia minta persamaan AB, okey perhatikan persamaan AB ya. Okey, nanti cikgu jawab lagi setelah soalan tu ya. Okey, persamaan AB. Okey, perhatikan persamaan AB. Berapakah X kita di sini? Negatif 1. Berapakah X kita di sini? Masih negatif 1 tu tak? Jadi kita dapati bahawa garisan ini betul-betul vertikal. Cikgu ulang balik semula. Kita punya garisan ini adalah betul-betul vertikal ataupun kita punya mencancang. Bukan mengufuk mencancang. Kenapa cikgu yakin dia mencancang? Sebab negatif 1 dengan negatif 1. Jika sekiranya kalau cikgu sambungkan lagi ke persamaan kita itu ke atas, masih dia punya X kita masih negatif 1 dan diikuti oleh berapakah Y kita. Maksudnya, okey, berapakah X masing-masing? X dia adalah negatif 1. Ini adalah persamaan kita punya AB. Boleh ya? Begitu juga dengan soalan yang BM dengan cikgu. Macam mana cikgu dapat 5? Sebab cikgu yakin bahawa apa? Nampak ni ke mana ya? Kita punya D kita ini, sekejap ya. 5, 10. Mana tadi?
Koordinat bagi D kita, sebab jarak dia atas bersama, so kita akan ambil 5, 10 sebagainya, sebab dia melalui X yang sama, iaitu X sama dengan 5. So tak ada jalan kerja yang cikgu. Kalau nak buat jalan kerja dalam kes ni tidak ada, sebab kecurunan dia akan jadi undefined, sebab kita ambil. So you just X sama dengan kita punya negatif 1. Sekiranya dia nak A, B sajalah. Macam tu. Okay, boleh ya. So mempunyai kecurunan yang berbeza. Alright, so apa lagi yang kita boleh buat? Itu je lah, ya, boleh ya? Boleh faham ya? Okay, Alhamdulillah. Okay guys, kita pergi soalan nombor 6. Mungkin soalan nombor 6 adalah soalan yang terakhir. Sebelum cikgu skip, kita main bahagian B. Lepas tu kita masuk sikit lah motivasi sikit. Okay, soalan nombor 6 ni guys, yang soalan problem solving. Soalan katanya HOTS lah. Bila sebut HOTS ni, dia problem solving. Dia ada stimulus, dia ada soalan bentuk ayat, dia bentuk real case problem, real kita punya real life application. Ni macam real life, nampak Encik Lee kan. Lepas tu dia ada konsep kita lah. Encik Lee membeli 3 tiket wayang dewasa dan 2 tiket wayang kanak-kanak dengan harga kita punya 54. Boleh ya? Okey, harga tiket dewasa adalah RM3 lebih mahal berbanding tiket kanak-kanak. Hitung harga RM bagi sekeping tiket dewasa dan berapakah tiket bagi kanak-kanak. Dalam kes ni memang bermain dengan XY guys. Sebab kita tak tahu berapakah tiket dewasa, kita tidak tahu berapakah tiket untuk kanak-kanak. Jadi dalam kes ini, mungkin cikgu assume X kita sebagai tiket dewasa, harga tiket dewasa. Begitu juga untuk tiket wayang kanak-kanak, cikgu assumekan sebagai Y. Dekat pernyataan awal ini, dia ada maklumkan Encik Lee membeli 3 tiket wayang kanak-kanak sudah dewasa dan juga 2 tiket kanak-kanak dengan harga RM54. Satu persamaan kita boleh bina. Ya, apakah persamaan kita guys? Apakah persamaan yang kita boleh bina? Tiket dewasa dia beli 3 tiket dewasa, 2 tiket kanak-kanak dengan harga RM54. Cikgu assume X dengan Y itu sebagai harga-harga mereka. Jadi apakah kita punya persamaan yang kita nak buat? Kita boleh bina persamaan kita 3X. Okey, Syafiq terima kasih, Alvin terima kasih ya. Tambahkan dengan 2Y sama dengan kita punya RM54. Cikgu letakkan X itu sebagai tiket dewasa, Y itu untuk kanak-kanak. Boleh tak saya nak terbalikkan? X itu dewasa, X itu kanak-kanak, Y itu sebagai dewasa. Boleh tak macam itu? Boleh, tidak ada masalah. Ya, kenapa tidak ada masalah? Sebab itu terpulang kepada kamu punya definition kamu masing-masing. Ada yang pelajar nak letakkan P sebagai kita punya dewasa dan Q untuk kita punya kanak-kanak. Boleh terpulang pada kamu. Tetapi tolong define apakah P kamu, apakah Q kamu. Supaya di akhir jawapan kamu nanti, examiner tahu sebab kamu awal-awal tu kamu dah take note dah. Okey, P ni adalah harga tiket dewasa dan Q kita adalah harga untuk tiket kanak-kanak. Sekiranya tidak, di akhir jawapan kamu kena bagi tahu apakah harga dia. Faham maksud cikgu ya? Okey, persamaan yang kedua Cikgu Vanessa dah bagi dah. Kita punya persamaan X sama dengan Y tambah 3, betul? Sebab tiket dewasa ini RM3 lebih mahal daripada tiket kanak-kanak. Cikgu ulang dari semula, tiket dewasa RM3 lebih mahal daripada tiket kanak-kanak. Jadi berapakah harga tiket dewasa? Cikgu assume sebagai X tadi kan? Sama dengan berapakah harga tiket dewasa tadi? Dia kata RM3 lebih mahal daripada kanak-kanak. So kanak-kanak punya harga perlu tambahkan dengan 3. Ataupun kalau yang nampak terus, dia akan boleh nampak X tolak dengan Y sama dengan 3. Sebab apa? Sebab ambil tiket dewasa, tolak dengan harga tiket kanak-kanak, perbezaannya RM3. Sebab apa? Dewasa lebih mahal daripada kanak-kanak. Boleh faham tak? Ya. Contoh. Katakanlah ini harga tiket dewasa. Contohnya kan. Yang faham X sama dengan Y tambah 3, okey lah. Harga tiket dewasa lebih mahal RM3 daripada harga tiket kanak-kanak. Jadi kalau cikgu ambil harga tiket dewasa, tolak dengan harga tiket kanak-kanak, cikgu akan dapat RM3. Kenapa? Sebab perbezaan dewasa kepada kanak-kanak dapat RM3. Tapi kalau cikgu terbalik, kalau cikgu ambil kanak-kanak, tolak dengan dewasa, cikgu dapat negatif 3. Kenapa? Sebab tiket kanak-kanak kurang RM3 daripada dewasa. Jadi persamaan tu penting kan, jangan terbalik. Ataupun mungkin ada pelajar nak buat tiket dewasa ini sama dengan tiket kanak-kanak tambah RM3. Sebab tiket kanak-kanak lebih murah kan? RM3 tambah RM3. Boleh juga terpulang pada skill masing-masing. End up apa yang kita akan dapat? Persamaan yang kita perlu fokus. Kita ada fokus untuk persamaan ini. Guys, ini persamaan serentak. Cikgu rasa cikgu tak perlu tunjuk untuk kamu. Kamu boleh teruskan perbincangan. Terus selesaikan. Tetapi guys, yang mana ni pastikan boleh pakai calculator dekat SPM kan. Kita pakai unknown tu. Masukkan kita punya A dia 3.
B dia 2, C dia 54. Saya ulang balik semula. Sekejap ya, cikgu silap sikit. Mana A kita? Sekejap. Alamak Max error. Sekejap ya, cuba tekan kalkulator ataupun siapa yang berjaya buat persamaan itu terus dapat jawapan berapakah X dengan Y kita. Ya, negatif 1 dan juga RM3. So kita dapat X kita ya. Akhir sekali kamu dapat X kita sama dengan 12. Y kita akan dapat sama dengan RM9. Boleh ya? Cikgu gunakan kalkulator tau kan? Make sure you tahu bagaimana guna kalkulator supaya sebelum you nak buat teknik penghapusan ataupun teknik penggantian, kita tahu jawapan kita akhir sekali mesti dapat X sama dengan 12 sama dengan 9. Guys, kalau buat macam ni guys, kamu tinggal jawapan macam ni, tak cun lah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu apa itu X, apa itu Y, betul tak? Walaupun kamu bina ini betul, tetapi apa itu nilai X, apa itu nilai Y. Sebab itu di akhir jawapan kamu kena beritahu ni, harga tiket dewasa berapa? RM12, RM RM12, harga tiket kanak-kanak adalah RM9. Kena buat conclusion. Cikgu, kalau saya tak nak buat conclusion boleh? Boleh. Tapi kalau kamu tak nak buat conclusion, pastikan di awal-awal ni kamu dah define dah X ni mewakili harga tiket dewasa, Y ini adalah mewakili kita punya tiket kanak-kanak. Jadi apa yang cikgu nak buat benda ni? Macam Nadira tulis jawapan tu, terima kasih Nadira. Tiket dewasa, harga tiket dewasa RM12, tiket kanak-kanak RM9, baru jawapan kita complete lah. Supaya examiner pun, kita punya pemeriksa kertas pun, dia tidak ada keraguan untuk memberi markah penuh kepada kamu. Okey? Boleh ya? Okey guys, kita nak berhenti untuk section A dekat sini. Kita ada lagi 5 soalan, 7, 8, 9 dengan 10 dengan 11 ya. Okey. So kamu boleh cuba sendiri soalan ni. Cikgu nak skip pergi pada section B. Sebelum itu guys, ada soalan berkaitan dengan section A tak? Sebab hari ni last class kita tau guys. Alhamdulillah kita dah menuju pada 5 kelas ya. Seperti yang dirancang, ini adalah last class untuk kita berjumpa secara official kat sini. Sebelum kertas matematik kamu pada 1 hari bulan nanti, insya-Allah cikgu akan buat satu live class sekali lagi untuk kita bagi kata-kata semangat dan tips akhir kepada kamu. Perlu tak benda tu ya? Tim tak nampak tu. Perlu tak untuk kita buat last class untuk satu tips sebelum kamu ambil exam? Maksudnya esok paper exam matematik kan. Malam ni cikgu panggil semua sekali masuk ke dalam kita punya live class. Tapi cikgu bukan bincang soalan macam ni tau. Cikgu bincangkan orang kata apa, tips akhir lah sebelum kamu nak menduduki masuk dalam exam. Boleh ya? Alhamdulillah. Kalau boleh nanti you stay dalam Telegram channel kita. Cikgu akan minta tim kita untuk spread out the link. Dan yalah, sampai-sampai tu boleh jugalah bila kamu panggillah kawan-kawan kamu semua untuk promote masuk dalam. Ya, bila masuk ke dalam grup Telegram tu, kita akan terus bagikan channel tu, bagi link tu, kita akan buat untuk Maths dan juga Admaths. Yang pasti cikgu nak jumpa kamu kalau boleh sehari sebelum tu, waktu malam ya. 27-28 malam boleh kan? Kami kasih hantam tu sampai petang. Malam boleh ya jumpa dia orang kan? Okey. So malam tu kita akan jumpa, tak lama pun guys. Cikgu ambil masa lebih kurang dalam setengah jam ke 1 jam macam tu untuk cikgu bagi overview balik. Apa kata-kata akhir, tips-tips akhir untuk kita nak menduduki peperiksaan SPM paper matematik esoknya. Jadi dia ada sentimental value sikit lah. Sebelum kamu jumpa esok paper exam, kamu boleh jumpa dengan cikgu dulu. At least cikgu bagi kata-kata semangat akhir sekali insyaAllah ya. Jadi kita nak overview balik sebelum kamu ambil SPM ya. Okey, sebelum tu guys, cikgu masuk kertas 2. Ada apa-apa soalan yang kamu nak tanya secara general pun tak apa untuk section A kertas matematik. Boleh? Kalau nak bertanya boleh gunakan ruangan chatting ataupun you boleh gunakan mic you, nak onkan mic boleh. Nak angkat tangan pun boleh, you raise your hand. So kat bawah tu ada satu button untuk raise your hand. Raise your hand so cikgu alert bahawa ada soalan kat situ. Boleh? Okey, dia orang memang nak semua ya kelas ni. Kita jumpalah, kita panggil apa ya? Tips akhir lah daripada Cikgu Farid di studio. Okey, ada soalan daripada berkaitan dengan graf laju tadi. Okey, graf laju masa nanti cikgu akan nak tengok, kita nak bincang. Okey, cikgu boleh bagi tips sedikit nanti. 302 cikgu boleh tunjukkan kaedah penghapusan. Penghapusan ni kaedah yang perlu dihapuskan. You perlu hapuskan X ataupun Y. Kalau kata you dah biasa dengan teknik penggantian, penghapusan jarang guna, you just stick dengan penggantian je. Jangan gunakan penghapusan ya. Sebab cikgu takut nanti di akhir-akhir ni kamu tukar sana, tukar sini, tukar sana, tukar sini kan. Jadi dah confuse. Kalau 302 ya, kalau you rasa memang you dah biasa dengan teknik penggantian, you teruskan dengan teknik penggantian ya. Okey. So Martin, cikgu soalan set dengan ketaksamaan ni ganti-gantikan setiap tahun. Ya. Dia bukan kata alternate every year tau. Maksudnya
dia boleh jadi macam tahun ni masuk ketaksamaan, tahun depan pun masuk ketaksamaan juga, lepas tu baru masuk set. So yang pastinya sama ada ketaksamaan ataupun set lah, biasanya macam tu ya. Okey, untuk Pahang ya, Syuhaibah nak soalan Pahang ni. Okey, boleh, kita boleh bagi dengan you. Tapi macam mana ya, e-book ni tak penuh, dia nak kertas 1, kertas 2 sekaligus. Syuhaibah ada dalam grup Telegram channel tak? Okey, tim kita dah bagi link untuk e-book tu. Syuhaibah boleh klik link kat situ. Kalau you nak paper keseluruhan paper 1 dengan paper 2, nanti cikgu fikirkan lah macam mana nak buat. You ada dalam Telegram WhatsApp? Ada Telegram WhatsApp? Kalau ada Telegram, Telegram WhatsApp lah. WhatsApp group, boleh PM dengan Kak Fatin. Nanti cikgu announce dengan Kak Fatin lah, suruh bagi you kat situ. Ya, boleh ya? Okey, Syafiq kata kalkulator yang tan negatif 1 tu tak faham cikgu. Alright. Okey, kalau nak tan negatif 1, nak tekan kalkulator je. Tekan shift je lah. Kan, tekan shift je. Cuma jangan, dia ada benda-benda yang kalau untuk tan, dia ada, kalau untuk tan ya. Okey, kalau kamu nak pakai, katalah kamu nak tekan kalkulator, kalau untuk tan, negatif 1, you tekan je kalkulator, tekan shift lah kan. Tekan shift je. Tekan shift, lepas tu masuk je tan kita kan. You kalau untuk tan, dia tak kisah. Sebab tan untuk Y, dia tak ada limit. Dia tak ada limit. Bila sebut tak ada limit, untuk nilai kat sini, dia boleh jadi apa-apa nilai sahaja. Theta dia wujud kecuali theta ni tak boleh sama dengan kita punya 90 degree, tak boleh sama dengan 270 degree. Sebab dia ada asymptot ya, yang mana dia merujuk kepada kita punya garisan yang asymptot yang tidak akan bertemu. Tetapi untuk Y ni lah, dia boleh masukkan apa-apa nilai. Nak masukkan 2 boleh, 2.1 boleh, 3 boleh, 4 boleh dan sebagainya. Kalau cos dengan cos dengan sin saja yang kita tak boleh masuk lebih daripada 1 ataupun kurang daripada negatif 1. Tak boleh. Ya, sebab dia punya range dia adalah dalam 1 dengan negatif 1. Okey. Sudut takkan lebih 90 darjah kan? Okey. Berkaitan dengan sudut tak boleh 90 darjah. Apa maksud sudut tak boleh sama dengan lebih daripada 90 darjah, Fikri? Kalau you nak main dengan add sugar to coffee, kalau you nak tukar kepada reference angle, yes, you punya sudut memang sentiasa kurang ataupun kita panggil sebagai acute. Contoh. Kalau contohnya, yang ini acute. Okay. Tapi kalau, ini kurang daripada 90. Tapi kalau you nak pergi kepada second quadrant, you nak, katalah sudut dia adalah lebih daripada 90 darjah tetapi kurang daripada 180. Cikgu ambil contoh 135 darjah. Okay, sudut dia boleh jadi lebih daripada 90. Tetapi kebiasaannya, kalau you nak main dengan sin, you nak main dengan cos, you nak main dengan tan, kalau admat dia ada extra lagi, cotangent, second, dengan cosecant, kebiasaannya kita akan pakai add sugar to coffee. Sebab itu kita pakai add sugar to coffee. Ya. Kebanyakan pakai add sugar to coffee lah. Ada yang pakai all science teacher cute, all science teacher crazily smart, ada yang pakai amalkan solat tinggalkan cewek. Pun boleh juga kan. Jadi dalam kes ni, yang macam Fikri kata tak boleh 90 darjah tu sebab kita akan cuba convertkan dia untuk tukarkan jadi kita punya reference angle iaitu acute kat sini. Walaupun 135, 180 tolak 135 kita akan dapat 45 darjah. Nampak dia akan jadi kurang dari 90. Begitu juga untuk sukuan yang ketiga dengan sukuan keempat yang kita akan jadikan sudut rujukan kita kurang daripada 90, tetapi hakikat sudut kita boleh lebih daripada 90, boleh lebih, even boleh lebih daripada 360 darjah pun. Boleh lebih daripada 720 darjah pun. Boleh lebih pergi sampai beribu-ribu pun. Sebab satu putaran lengkap memang 360, tetapi sebenarnya sudut tu boleh pergi sampai 720, boleh pergi pusing lagi. Begitulah kita punya penjelasan ya. Okey, ada lagi soalan lain kalau perlukan sebelum cikgu masuk kepada kita punya tips kertas 2 section B? Soalan lain? Okey, Syafiq tadi cikgu dah explain. Alhamdulillah okey. Syuhaibah kata shift versus tekan tan. Okey, it's very simple. Cuma mungkin ada certain soalan tu, contoh cos dengan sin, you tekan shift cos atau shift sin, you akan dapat math error sebab dia tak boleh lebih daripada 1 putaran lebih 1. Okey. So kalau tak ada, kita nak move kepada soalan kita punya section B. Jom. Okey, dalam soalan section B ni guys, okay, ada yang request bumi tadi ya. Tapi cikgu rasa suara majority kat sini tak jawab soalan bumi, tak apa. Kita nak pergi overview je semua guys. Ya. Kita nak pergi pada soalan kita punya apa tadi? Soalan yang overview section B je. Dalam section B kita ini bermula daripada soalan kita punya nombor 12. Ingat ya. 11 soalan pertama kita adalah soalan kertas 2 section A wajib jawab.
Cikgu ulang balik semula. Dalam kita punya matematik kertas 2, kita ada section A dan juga section B. Okay, kita nak mantapkan pengetahuan kita lagi ya. Section A ada 11 soalan, you wajib jawab semua soalan. Ya. Okey, section B kita, kita punya apa? Section B kita ada 4 daripada 5 soalan yang you perlu jawab. Okey. Cikgu ulang balik semula, 11 soalan daripada 11 soalan kita punya section A. Sebab tu kamu tengok semua 11 soalan kita dah ada pada kertas section A. Berapa markah dia? Kat sini ada 52 markah. Section B ni kamu hanya jawab 4 soalan, satu soalan 12 markah, totalnya 48 markah. Total kertas 2 ada 100 markah daripada 140 markah. Cikgu mana lagi 40 markah? 40 markah ni adalah berada pada kita punya kertas 1. Soalan objektif 40 soalan. Sebab tu cikgu kata section B ni cikgu yakin bahawa mana-mana cikgu yang mengajar matematik, majoriti cikgu-cikgu rasa semua orang cikgu pun sama juga kot. Dan kamu pun pernah dengar tips dia. Nak power dalam kertas 2, kamu mulakan dengan section B dulu. Sebab 4 soalan saja kamu dah boleh skor 48 markah. Kalau berbanding dalam 11 soalan walaupun pendek-pendek, kamu hanya ada 52 markah. Balance 4 soalan dengan 11 soalan. Sebab tu dalam section B ni, tolong guys. Ya, walaupun kebanyakan pelajar akan stick dengan 4 soalan. Ya. Apakah 4 soalan yang biasa pelajar jawab? Ya, bumi sebagai sfera. Ada pelajar cikgu yang memang rasa, cikgu saya jawab bumi sebagai sfera. Ada yang memang nak tinggalkan bumi sfera, dia jawab lagi 4. Apa dia? Kita punya graf fungsi. Tolong tulis ya, siapa yang terlupa-lupa dan sebagainya. Graf fungsi yang kita ambil dulu form 4 lah, form 4. Form 4 kita ada statistik je, statistik. Lepas tu form 5 kita ada graf fungsi. Betul, Fikri, terima kasih, Syafiq. Penjelmaan. Lepas tu kita ada pelan dan doakan yang nak kena lukis-lukis. Lepas tu diikuti oleh bumi. Jadi ada pelajar yang memang tinggal terus bahagian bumi. Okay? Ada pelajar yang memang nak jawab kita punya bumi. Dia nak tinggalkan graf macam Fikri. Memang saya tinggalkan graf. Sebab buang masa mungkin. Tapi statistik nanti you jumpa graf jugalah. Histogram ke kekerapan anggukan ataupun kita punya OGIF kan. Okay. So terpulang pada skill masing-masing. Sebab tu cikgu kata, para pelajar yang di sisi sekalian, bila you nak melangkah masuk dalam kertas exam paper 2 SPM, tolong dah ada satu pendirian dalam diri masing-masing. Cikgu, saya buka section B, tidak ada lagi keraguan saya tinggal bumi. Saya jawab 4 soalan ni. Cikgu, tidak ada keraguan saya memang tinggal graf fungsi macam Fikri, dia jawab lagi 4 soalan lain. Maksudnya, dalam kita punya dalam nak masuk exam, pastikan you dah ada peluru 4 bab yang kamu nak jawab. Tapi guys, awas. Cikgu, apa yang cikgu nak sebut awas ni guys? Ya. Cikgu sebutkan, walaupun you menguasai 4 bab yang you memang nak berperang dengan 4 bab ini dalam SPM, tapi tolong yang satu bab ni tolong tengok-tengokkan juga. Maksud cikgu sebut apa? Contohnya, ramai pelajar yang tinggal bumi. Tapi percayalah, bumi sebenarnya senang. Dan soalan dia repeated je. Soalan dia lebih kurang repeated. Kamu buatlah, percayalah cakap cikgu, siapa yang memang mahir dah sekarang, memang matematik dah buat revision, cuba cari 4 ke 5 soalan, cuba tengok solution berkaitan dengan bumi sebagai sfera. Tolong guys, tolong jadikan dia sebagai backup. Cikgu risau apa? Dalam exam, walaupun kamu dah steady dah, tiba-tiba graf fungsi kamu blank. Mana tahu? Tiba-tiba ataupun penjelmaan lah biasanya. Penjelmaan, transformation you blank. At least ada satu backup dekat situ. Okey, macam Vanessa dia kata, bab bumi ni saya selalu anggap dia halimunan sebab tak faham. Kamu tak berjumpa dengan cikgu belajar bumi lagi ni. Ada pelajar yang tak pernah jawab soalan bumi, dia memang sentiasa tinggal soalan bumi. Dia belajar dengan cikgu bumi hari tu. Dia kata, cikgu memang saya tinggal soalan, dia tinggal soalan apa ya? Penjelmaan kot. Dia tinggal penjelmaan, saya nak jawab bumi sebab seronok. Ataupun mungkin you tak didedahkan lagi lah tu. Ya. Okey, Yana kata bumi best actually. Cikgu suruh buat semua. You sangat senang bumi. Betul. Ya, bumi ni insyaAllah senang. Okey guys, tak apa, kita teruskan dalam 15 minit. Cikgu overview je ya. Okey, soalan nombor 12 ni kalau kamu perasan, soalan graf fungsi lah. Kita tengok soalan graf fungsi. Lengkapnya gambar rajah ni, pap dapat 2 markah. Masuk je kalkulator kamu. Tapi jangan silap lah guys. Masuk je dapat 2 markah. Settle. Lepas tu gunakan flexible ruler. Yang ini mana-mana pelajar yang mana dah biasa gunakan flexible ruler, jangan lupalah bawa flexible ruler. Siapa yang tangan dia memang flexible, bawa tangan dia je. Tak bawa ruler dia kan. Flexible curve ruler, you can use your flexible curve rule. Ruler ni, pembaris flexible Okey.
So buatlah graf kita kuadratik. Grafnya mesti dapat senyum. Buatlah graf senyum. Tapi pastikan pakai limit domain yang dia bagi. Pakai domain yang dia bagi. -3 sampai 5 je. Kamu pakai je plot gunakan table tu. Bila kamu plot gunakan table, mesti kamu akan dapat ikut domain yang dia bagi. Kebiasaannya memang macam itulah guys. Untuk matematik dia akan bagi domain di ujung-ujung dia. Kamu plot je kamu graf ya. So di akhir sekali ni mungkin kamu kena buat persamaan sikit. Cikgu ambil yang bahagian D saja untuk explain kepada kamu. So kita ada 2y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 5x tolak 7. Dan kamu perasan tak kat sini 2x tolak 2x kuasa 2 tolak 7x tambah dengan 4 sama dengan 0. So cikgu jadikan 0 kat depan dia. So cikgu tulis balik 2x kuasa 2 tolak 7x tambahkan dengan 4. Kita buat teknik penghapusan. Kita pakai tolak. Y tolak 0 dapat y. 2x tolak y dapat 0. Negatif tolak-tolak so dapat 2x. Tolak-tolak juga dapat negatif 11. Maka ini persamaan baru yang kamu akan cipta di atas graf yang sama. So lepas tu carilah apakah nilai x yang bersentuhan dengan graf kita. Cikgu tak tunjuk ya, kamu buat sendiri ya. Okey, so kemudian kita pergi pada penjelmaan. Okey, penjelmaan biasanya untuk bahagian part E ni memang soalan bonus lah. Soalan yang kamu tengok dan kamu terus boleh buat. Contoh, dia minta untuk yang pertama, apakah RT? RT. Kalau sebut RT, kamu mesti mula dari belakang dulu. Apakah T? T adalah transformation translation translation 6 -4. Untuk titik J kan, titik J. 6 -4 6 kan, ke depan 6. Ni sebab ini X, ini adalah pergerakan Y ya. X dengan Y. So X 6 kalau kamu nampak ni -3 tambah dengan 6 dapat 3 kat sini. Kan? Ataupun macam inilah. 1 kotak, 2, 3, 4, 5, 6. Kat situ kan. -4 Y itu diturun ke bawah 4 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Inilah kita punya lepas daripada T. R, actually T. Pergi pada R pula. R apakah? R adalah pantulan Y tambah X sama dengan 2. Alamak, mana garisan dia? Yang inilah kot, garisan yang dia begini. Okey, kalau cikgu padam kat sini, Y tambah. So, yang ni kan garisan kan. Inilah Y tambah X sama dengan 2 ni. Dia dah lukis kat gambar darjah. Dia buat reflection. Reflection senang je guys. Buat konsep petak. Petakkan dia. Petakkan dia. Petakkan dia. Petakkan dia. So, nampak pantulan kita kat sini. So, itulah kita punya titik akhir kita. Iaitu berada pada jawapan kita 5 -1. Boleh ya? 5 -1. So, inilah jawapan akhir untuk part yang pertama. Okey, part yang kedua dia nak buat apa? Yang part yang kedua dia nak buat TR. Terbalik kan? Boleh ya? Ini part yang pertama ya. Part yang kedua dia buat TR. Okey, TR ni maksudnya T dulu baru R. R dulu baru T. So, R kita adalah reflection. Buat petak sekali lagi. Petakkan dia. Sentuhkan garisan dia. Sentuhkan garisan dia. Oh, terlajak pula. Sentuhkan garisan dia. Sentuhkan garisan dia. Sentuhkan garisan dia. So, kat sinilah poin kita. Nampak? Selepas dia memelalui kita punya reflection. Mungkin hari ni ada orang baru pertama kali nampak reflection gunakan konsep petak ya. Cikgu perkenalkan konsep petak tu. Kotak petak ya. Lepas tu buat translation lah 6 -4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun bawah 1, 2, 3, 4. So this is your final answer lah. Which is 7 1 ya. 7 1. Faiz Hakimi, terima kasih. So guys, cantik guys. 4 markah. Nampak guys? 4 markah daripada 12 markah kertas penjelmaan. Kan senang tu penjelmaan kan? Baru kita masuk kepada kita punya bahagian ni. Baik, kemudian kita pergi kepada full description. Dia kata EFGH ialah image bagi ABCD. EFGH yang ini Okey. Kemudian dia image kepada ni. Nampak tak guys? Bentuk ini pergi kepada bentuk bawah. Nampak tak bentuk apa tu guys? Apakah proses penjelmaan yang terlibat? Yang ini atas ni adalah objek, ini adalah image. Apakah kita punya transformation yang terlibat? What is your type of transformation? So apakah jenis penjelmaan yang terlibat? Adakah dia putaran ataupun dia pantulan? Persoalan, adakah pantulan ataupun putaran? Ada jawab putaran, ada jawab pantulan. Adakah dia pantulan ataupun putaran? Okey. Adakah dia putaran ataupun pantulan? Sebenarnya kan, kalau kita lihat ini, dia adalah sejenis apa? Nak kata dia pantulan kan? Ada jawab pantulan. Ada jawab pantulan. Kalau pantulan, pantulan di garisan mana tu? Di manakah garisan pantulan kita? Cikgu tak nampak dia sebagai pantulan. Cikgu tak nampak dia sebagai pantulan. Cikgu nampak dia sebagai putaran. Cikgu nampak dia sebagai putaran. Sebab apa cikgu kata dia putaran? Sebab apa cikgu kata dia putaran? Dia adalah putaran guys, rotation. Sebab kalau kamu buat putaran, contohnya, katakanlah yang kamu nak ambil putaran untuk garisan inilah. Kan? Tapi kan, bila kamu buat putaran, garisan ini nampak tak? Bila kita buat pantulan, kita mesti ada garisan kat sini.
Faham tak? Lepas kita buat pantulan. Lepas tu garisan ini, yang ni okey lah, yang ni okey. Yang sebab yang ni garisan ini. Lepas tu yang titik ini dia bertemu sampai, okey, ini cikgu naikkan panjang 2 kotak, ini 2 kotak cantik. Tetapi garisan yang sengit ni, bila kita buat pantulan sepatutnya macam ni. Perasan tak? So jangan masuk dalam perangkap kita. So yang ini dia nampak macam pantulan, tetapi dia bukan pantulan guys, dia adalah putaran. Jadi bagaimana cikgu nak tahu dia putaran? Sebab kamu nampak ya, kamu nampak garisan ini bila kita putarkan dia jadi garisan kat sini. Okey. Garisan ini pula yang 2 kotak ini dia akan jadi dekat sini. Yang 1 kotak ni dia akan jadi dekat sini. So kalau cikgu ambil sebagai reference yang CD ni dengan BHG ni, ya, ini adalah objek, ini adalah image. So dia nampak apa tau? Dia nampak putaran kita yang daripada garisan ini, ya, dia putarkan 90 darjah, dia menjadi macam ni tau. Dia akan jadi macam ni. Putarkan 90 darjah, nampak? Dia bentuk dia sampai ke bawah tu. Jadi yang ini cikgu boleh katakan dia sebagai putaran, bukan pantulan. Ya, dia ikut arah jam. Jadi maksudnya untuk kita punya apa dulu? Dia melalui U kan dia katakan. Maka U kita ini, cikgu boleh katakan U kita adalah apa? U adalah putaran. Kalau bahasa Inggeris rotation lah ya. Rotation bahasa Melayu putaran, rotation. Okey, dia 90 degree, of course 90 degree. Okey, clockwise kan ataupun anti-clockwise? Dia clockwise ke ataupun anti-clockwise? Dia adalah clockwise. Ya. Dia ada clockwise, so cikgu buat CW, tolong buat penuh-penuh ya, clockwise. Okey, di manakah kita punya putaran kita? Okey, kalau cikgu, kita gunakan satu teknik yang kita namakan sebagai apa? Teknik yang L-shape tu. Siapa yang ada guna teknik sambung-sambung tu dipersilakan. Dan cikgu boleh nampak putaran dia arah sini, kita ambil satu titik. Katalah cikgu ambil titik ini dengan titik ini. Ini titik yang sepadan, Maka cikgu pergi buat L-shape ke arah menjauhi arrow kita. Berapa kotak yang kita ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahagi 2 kita dapat 3. 1, 2, 3. Okey. So L-shape kita kat sini. Berapa kotak bezanya dengan benda kat sini kan? 3 kotak, 3 kotak. So ini bucu kita 2 kotak ke belakang. 1, 2. Maka inilah pusat putaran kita. Pusat putaran kita berada pada 1, 1. Boleh ya? Siapa yang ada teknik masing-masing yang nak gunakan teknik masing-masing dipersilakan. Tapi dia dekat mana? At kita punya 1, 1. So ini 1, 1. So inilah kita punya rotation kita. Clockwise ya. Yang mana sebut tadi, cikgu nampak ada satu soalan. Cikgu, kenapa bukan 180 darjah? Kenapa bukan 180 darjah? Kalau 180 darjah, kenapa bukan 180 darjah? Okey. Kalau cikgu nak buat 180 darjah kan? Okey, di manakah garisan ni? Sekejap tengok ya. Okey, cikgu jadikan reference Okey. Tengok tahu, kenapa bukan 180 darjah Cuba tengok sama-sama tahu guys. Okey, kita dah start kat soalan ni dah pula. Lama pula kat soalan ni. Okey, tak apalah, janji semua orang faham. Kamu perasan tak satu kotak ni, yang satu kotak ni? Okey, satu kotak ni kan. Kalau you buat 180 darjah, yang satu kotak ni dia masih putar pun, dia masih okey, katalah tengok tak, cikgu warnakan dia warna merah ni. Ini warna merah kan, ini warna hitam. Kalau cikgu putarkan dia 180 darjah, dia mesti ada bentuk macam ni. Nampak tak cikgu putarkan macam ni? Jadi di manakah kita punya satu kotak yang bentuk macam tu kalau kita buat 180? Tidak ada pasangan dia. Ya, boleh nampak tak? Tapi di manakah kita punya, sekali lagi cikgu buat kita punya garisan warna biru. Bagi semua orang faham ya. Yang bawah ni merah, yang atas ni hitam. Kalau cikgu putarkan 90 darjah, perhatikan. Satu kotak je ni maka dia ada pasangan kat sini. Nampak tak cikgu putarkan? Adakah dia 180 ke 90 darjah? Cikgu putarkan 90 darjah. Yang mana putaran kita itu, cikgu tunjukkan menjadikan CD sebagai reference. Mungkin ada pelajar yang berfikiran macam ni. Cikgu, saya nampak yang ini. Kan ini pun 2 kotak juga. Sebab yang ini nampak 180. Berhati-hati. Yang ini bukannya pasangan dia yang bawah ni. Yang ini pasangannya adalah yang ini. Yang mana satu lagi pasangan ini, baru pasangan dia yang ini. Mungkin kamu perlu nampak ya. Jadi kalau satu lagi guys, tips ya, tolong ya. Tips satu lagi. Kamu susun A, B, C, D. Boleh? Tengoklah, ini tips mahal ni guys ya. Tips mahal ni. Kamu perasan tak? A, B, C, D. Kemudian pasangan kan dia adalah E, F, G, H. Cuba perhatikan. Kalau cikgu tanya, apakah pasangan untuk C, D? Ikut turutan huruf ni, CD pasangan GGH. Betul tak? CD pasangan GGH. Okey.
Siapa yang confuse tadi 180, mungkin you akan ambil AB dengan EH kan? Apakah pasangan AB berdasarkan ni? Pasangan dia bukan EH, tetapi pasangan dia adalah EF. Pasangan EF maksudnya yang ini pasangannya yang mana putarkan 90 darjah jadi ke arah situ. Jadi sebab tu cikgu kata pasangan kita tu you perlu lihat baik-baik. Biasanya kau nampak, biasanya pantulan dengan putaran tu lah biasanya kita akan confuse sikit. Tetapi yang ni memang cikgu confirm dia bukan pantulan sebab tidak ada nampak dia macam orang apa identical object lah yang mana diputarkan. Macam you tengok cermin lah, tangan kanan you mesti dengan tangan kiri dengan tangan kanan. Lebih kurang macam tu lah. Okay. So guys, boleh cikgu berhenti sampai sini dulu guys. Kita ada tinggal lagi 5 minit. Cikgu tak nak habis Syoibah sampai pukul 5 Syoibah sebab cikgu ada kelas satu lagi untuk admat pula. Okay. Tak apalah, insyaAllah. Seronok sangat tu dia faham tu, ya. Okey, tapi itulah kita kejar masa, nanti kita ada kelas admat pula, siapa untuk kelas admat pukul 5. Tapi guys, cikgu nak bagi sikit kata-kata semangat lah, ya. Mungkin akan ada pelajar yang join sesi yang cikgu panggil lah last call nanti untuk masuk ke dalam sesi kita sehari sebelum paper matematik 1 jam malam tu bersama dengan cikgu, insyaAllah. Cuma cikgu nak bagi sedikit kata-kata semangat kepada kamu khusus untuk matematik. Boleh ya, untuk matematik. Matematik ni kadang-kadang kan ada pelajar yang kata, cikgu kenapa saya belajar kritikal sangat penjelmaan dan sebagainya, saya tak nampak pun dalam real life application. Cikgu, saya belajar kalau admat, saya belajar logarithm, saya tak nampak dalam real life application. Even dalam kerja pun saya tak apply dan sebagainya. Dia macam ni lah guys. Tak semua benda yang kita belajar, kita akan apply dalam real life application. Tetapi semua benda yang kita tengah belajar sekarang ini adalah memang target kita untuk kita score dalam paper SPM. Guys, pernah dengar tak? Ada setengah-setengah pelajar yang dia bagi, bukan setengah pelajar. You tengok ada setengah-setengah yang mana bekas pelajar lah. Kita kata panggil bekas pelajar. Yang mana yang dah habis, dia dah bekerja, dia dah bisnes, lepas tu dia masuk. Contohnya dia belajar turut-turut, dia dapat SPM dia straight A, tiba-tiba dia masuk dalam bidang pekerjaan, dia berhenti kerja, kemudian dia masuk kepada apa? Mungkin bisnes dan sebagainya, ataupun mungkin dia dah jadi Insta famous, lepas tu dia buat paid review dan sebagainya, lepas tu dia dah memang kaya gila yang amat, nak iPhone 12, nak iPhone 11 Pro Max, dia petik jari dan sebagainya. Lepas tu dia memberi kata-kata yang boleh jadikan orang yang tengah belajar dalam science stream ni atau belajar matematik dan sebagainya jadi down. Contohnya apa? Alah, kau tengoklah dalam orang kaya dalam dunia ni, mana ada orang yang belajar fizik gila-gila tu. Kau tengoklah orang yang apa, yang genius matematik, end up life dia jadi apa, penebar roti canai dan sebagainya. Para pelajar yang dikasih slide, Yana saya paid review nanti kontak dengan paid review lah, bagi Yana. Yana boleh text dengan kita lah. Okey, apa yang cikgu sebutkan tadi? Nak jadi ustaz, alhamdulillah, boleh pilih bidang mana. Macam ni guys. Yang cikgu nak kata dengan kamu, sebenarnya kan apa future kita, ya, itu memang dah ditakdirkan daripada roh mahfuz kita lagi, daripada kita sejak azali lagi, memang dah ditetapkan oleh Allah SWT. Sekarang ini kita berada di landasan mana? Kita berada dalam menuju untuk SPM 2020+. Kita memang nak dapat straight A. Betul tak? Ada cikgu tahu yang ada yang kes yang ada pelajar, minta maaf cikgu tak sebut nama, ya. Tapi dia kata kita gagal semua subjek pun kita masih kaya lagi kan. Dia kata macam tu kan. Cikgu kata dengan dia macam ni, simple ya. Kalau cikgu nak ulas balik, cikgu bagi simple je. Kamu cuba bayangkan, kamu tanya soalan dengan dia balik semula. Kalau you diberi kesempatan masuk SPM dan you mesijil SPM straight A, adakah dia akan jawab, dia akan ulas benda yang sama, dia akan statement yang masih sama? Mesti setiap orang yang nak straight A, betul tak? Semua nak straight A. Tapi sebabkan dia orang tak dapat straight A, dia orang tak dapat perusahaan cemerlang, ya, dia orang bagi benda tu. Sebab tu juga kata para pelajar di sekalian, sekarang ini fokus betul-betul kamu buat yang terbaik. Biasa. Kalau cikgu saya dah usaha gila-gila cikgu, tapi saya memang tak dapat straight A, saya dapat B je. Tak apa, itu rezeki kamu. Sebab atas usaha kamu. Yang paling penting guys, usaha betul-betul. Kemudian masa dah jawab exam, habis itu berdoa, kamu bertawakal. Kita serahkan kepada Tuhan, ya, untuk kita bertawakal. Okay, so guys, saya nak buat animation lepas SPM kalau boleh, tapi nak ambil stamp pula. Boleh, tak ada masalah, terpulang pada masing-masing. Dan satu lagi guys, tak semestinya apa yang you belajar ni you akan praktiskan. Dan janganlah lemahkan semangat. Kalau kamu tengok orang yang bijak pandai, yang tengah nak belajar tinggi-tinggi, tapi kita masuk politeknik saja, kita pergi pada college community saja, tidak ada masalah guys, rezeki masing-masing. Yang mereka, biarkan mereka pergi jauh-jauh, lepas tu dia orang dapat buat satu orang apa,
ciptalah inovasi dengan produk-produk teknologi yang terkini dan sebagainya. Dan guys, cikgu patah balik kepada statement tadi, kalau ada pelajar, ada orang yang kata businessman dalam dunia ini, macam siapa yang Facebook, siapa cipta Facebook? Apa nama dia? Mark Zuckerberg. Kan Mark Zuckerberg kan dia kata dia drop. Alah, Mark Zuckerberg pun drop, dia tak ada ni. Guys, Mark Zuckerberg orang yang bijak pandai guys. Dia pandai. Dia masuk universiti, dia tak habiskan sebab dia nampak bidang dalam SPM dalam dia punya Facebook dia boleh pergi jauh kan. Tapi dia orang yang bijak. Faham tak? Dia mesti pandai dalam admaths kan. Dia mesti pandai dalam matematik, dalam sains, fizik dan sebagainya. Kan? So maksudnya guys, ingatlah ilmu yang kita dapat ni insya-Allah berguna. Ya, kalau tidak ada usaha, tidak ada kejayaan untuk kita masing-masing. So guys, cikgu tak nak ambil masa yang panjang-panjang. InsyaAllah sehari sebelum tu nanti cikgu akan pergi lagi deep lah guys. Kita akan buat motivasi, kita bagi final tips ya. Sehari sebelum 1 hari bulan. Sebab paper meeting 1 hari bulan Mac ya. So 28 hari bulan tu kita akan live. So ya, Syabir Padu, subscribe YouTube siapa kita nak subscribe. So guys, terima kasih banyak-banyak guys. Yang paling penting guys, Madira kita jumpa malam guys. 8 malam insya-Allah. 8 malam hingga 8.30 ke 9 malam macam tu. So guys, terima kasih banyak-banyak. Cikgu ucapkan selamat berjaya. Lagi SPM, gambar teh. So keep in touch dengan cikgu. Follow lah IG cikgu guys. Follow lah IG cikgu. Siapa yang tak follow lagi IG cikgu, follow Cikgu Farid. Cikgu Farid. Dan profile picture cikgu ni memang baju ni lah. Baju ni. Cikgu Farid _ Mathness. Keep in touch. Rajin-rajinkanlah like, rajin-rajinkanlah komen ke dalam tu. InsyaAllah walaupun dah habis SPM pun nanti kamu boleh keep in touch dengan cikgu lah. Ya, insyaAllah guys. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi untuk matematik tambahan pukul 5 nanti. Ya, untuk matematik insyaAllah kita jumpa lagi last slot pada sehari sebelum paper matematik. 1 Mac paper matematik. Kita akan jumpa 28 Februari pukul 8 malam. InsyaAllah nanti kita akan invite you semua. Okay, para pelajar negeri Sisian, terima kasih banyak-banyak. Bukan nanti follow Syaibah, follow sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Ali Irfan. Bye-bye. Muah sikit. Ali Eka tu. Ya. Ali Irfan silap. Minta maaf ya. Bye. Assalamualaikum Hamzah, HP. Bye. Right. Bye.